Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Cikgu harap semuanya sihat. Okey, baiklah. Untuk topik KKB seterusnya bersama cikgu, kita akan berfokus pada topik Six Thinking Hats atau dalam bahasa Melayu dipanggil 6 topi pemikiran atau 6 topi berfikir. Okey, ada 6 warna topi pemikiran ya, iaitu warna putih, hijau, kuning, hitam, merah dan biru. Enam topi pemikiran ni direka oleh Edward D. Bono. Okey, cikgu ulang, Edward D. Bono. Okey, apa tujuan 6 topi pemikiran ini direka? Okey, yang pertama, untuk menceraikan cara berfikir pada satu masa. Maksudnya, setiap orang akan berada dalam pemikiran satu warna topi. Satu orang, satu warna topi. Okey. Yang kedua, untuk menukarkan cara berfikir secara perbincangan normal kepada cara perteminda. Okey, maksudnya di sini, 6 topi pemikiran merupakan sistem pemikiran yang direka sebagai alat perbincangan berkumpulan. Okey, lebih sesuai kepada perbincangan berkumpulan lah untuk menyelesaikan masalah melalui 6 perspektif utama tadi mengikut warna. Okey, masalah tu akan dilihat berfokus untuk nilai, diteliti dan mendapat pendapat yang baik. Apa objektif 6 topi berfikir ni? Okey, objektif dia ialah semua orang bolehlah berfikir apa-apa sahaja, berfikiran negatif ke, positif ke, kreatif ke, tanpa rasa bersalah. Maksudnya dalam satu kumpulan perbincangan tu semua orang akan berfikir yang berlainan. Okey, yang kedua adalah untuk mengarahkan fokus kepada 6 cara berfikir mengikut warna. Seterusnya, apabila dalam perbincangan tu ahli perbincangan, ahli mesyuarat tu boleh bertukar-tukarlah pemikiran dia mengikut warna topi. Yang seterusnya sudah sepertinya lah kita akan merangsang otak untuk bersedia berfikir untuk membentuk kerangka yang tertentu. Kita tengok apa yang dinamakan topi hijau ataupun green hat. Okey, topi hijau ni dia melambangkan pemikiran yang kreatif. Seperti warna hijau, pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan warna hijau melambangkan otak yang subur dengan idea-idea. Okey, topi hijau ni dia akan digunakan untuk mencari idea alternatif, idea lain lah untuk sesuatu masalah. Okey, dan situasi bila kita menggunakan topi hijau ni adalah ketika kita ingin menyelesaikan masalah. Maksudnya bila kita ada satu masalah, kita akan berfikir banyak jalan, banyak cara. Ialah topi kuning ataupun yellow hat. Okey, topi kuning ni melambangkan pemikiran yang konstruktif. Okey. Kuning melambangkan kecerahan, maksudnya positif, sesuatu yang positif. Dan bila kita berada dalam topi kuning ni, kita memakai topi kuning ni, maksudnya kita kena cari apa sahaja idea alternatif yang positif. Okey? Idea yang paling baik, yang positif untuk kita gunakan. Terutamanya apabila tadi topi hijau tu keluarkan idea-idea, tiba-tiba ada alternatif dia, ada yang negatif. Jadi topi kuning ni akan menyelamatkan keadaan. Dia akan cari apa yang positif daripada idea topi hijau tadi. Okey, seterusnya ialah topi putih, white hat. Okey, topi putih ni dia melambangkan pemikiran objektif, direct je. Okey, warna putih tu seperti yang kalian tahulah, dia melambangkan kebersihan,
Dan bermakna tiada prejudis ni maksudnya dia tak ada apa-apa tanggapan. Maksudnya bersih. Idea dia adalah straight to the point. Lepas tu dia tak akan fikir dah yang lain. Dia bersih. Dia tak akan fikir ada orang sakit hati ke, ada orang macam kecewa ke. Tak. Dia terus je. Okey. Topi putih ni dia untuk mencari fakta lah. Fakta dan maklumat semata-mata. Dia tak adalah nak mendalami sesuatu masalah tu dalam-dalamnya. Jadi topi putih ni selalunya untuk kita pakai, untuk kita fikir bila kita nak buat satu keputusan, sebelum kita buat keputusan untuk kita pilih jalan yang lain. Okey. Seterusnya, topi hitam. Okey. Topi hitam ni melambangkan pemikiran yang kritikal dan negatif. Okey, warna hitam kan dia melambangkan kegelapan. Maksudnya tak ada harapan. Jadi topi hitam ni bila dalam kumpulan, dalam sesuatu mesyuarat, akan ada seorang yang akan berfikir cara topi hitam. Jadi dia akan fikir daripada perkara tu apa masalah-masalah yang mungkin berisiko, mungkin yang sukar, mungkin yang berbahaya yang akan timbul daripada isu tu. Jadi tugas topi hitam ni dia akan buat satu rancangan untuk kes-kes kecemasan untuk selamatkan isu tersebut. Okey. Topi hitam ni dipakai sebelum kita buat tindakan lah. Okey, untuk sesuatu perkara yang mungkin terjadi. Contohnya kalau dalam syarikat kita akan fikirkan kerugian kan, kerugian syarikat. Mungkin kita fikirkan macam mana tiba-tiba syarikat tu boleh jatuh, boleh bankrupt. Jadi topi hitam ni dia akan fikir dulu perkara tu. Okey, topi merah. Okey, topi merah ni dia melambangkan pemikiran yang emosional. Okey, topi merah ni dia ada satu perasaan yang membara, lepas tu dia melambangkan pemikiran emosi dari segi hati, dari segi akal yang beremosi. Okey. Seterusnya topi merah ni selalunya dia dalam sesuatu mesyuarat, satu kumpulan tu masa yang paling sesuai pakai topi ni adalah selepaslah mengambil kira semua fakta. Okey. Topi biru. Okey, seterusnya adalah topi biru. Topi biru ni melambangkan pemikiran untuk mengawal dan menguasai. Okey, seperti warna biru, langit yang luas. Maksudnya biru tu luas seperti langit. Langit tu ke atas, luas. Jadi topi biru ni dia umpama ketua lah yang mengawasi topi-topi lain yang bekerja. Dan selalunya dalam mesyuarat ataupun perbincangan kumpulan, dia yang memakai topi biru ni dia akan bertindak sebagai ketua. Ni antara carta untuk six head ni. Okey, kalian boleh tengok di situ. Okey. Ini cikgu ada bagi satu situasi. Okey, situasi masalah dia ialah penyediaan ruang bacaan di dalam kelas. Okey, maksudnya kelas awak nanti ada diminta oleh guru kelas untuk menyediakan ruang bacaan di dalam kelas. Okey, jadi bila awak duduk berbincang, contohnya AJK kelas akan duduk berbincang 6 orang. Okey, contohnya orang yang pertama tu dia akan memakai topi putih. Bukan dipakai kat atas kepala dia, maksudnya dia berada, pemikirannya berada dalam topi putih tu. Jadi dia akan menganalisis data lah yang dimiliki. Contohnya dia akan cari maklumat. Okey, dia akan cari maklumat tanpa dia fikirkan kesan sampingan benda-benda lain. Okey, dia akan cari maklumat. Contohnya, okey, kita akan buat sudut bacaan di belakang kelas. Okey, yang kedua mungkin dia akan cakap, okey, buku-buku boleh disumbangkan oleh setiap pelajar. Setiap pelajar mesti ada buku-buku lama, boleh sumbangkan. Itu individu yang menggunakan pemikiran topi putih. Jadi dia akan terus nampak menganalisis data. Contohnya kelas dia,
Contoh yang paling sesuai, okey, kita akan buat sudut kat belakang. Nampak macam luas. Lepas tu, buku akan disumbangkan oleh pelajar. Okey, untuk orang yang kedua dia akan pakai pemikiran mengikut topi hijau. Okey, topi hijau ni kan tadi cikgu cakap dia menimbulkan idea baru, dia kreatif. Okey, mungkin dia akan cakap, okey, dekat sudut bacaan tu kita boleh adakan satu board, kita tampal bahan bacaan. Lepas tu mungkin dia akan bagi idea, okey, macam mana nak bagi pelajar dalam kelas tu membaca. Mungkin dia akan bagi idea baru, dia kata kita akan bekerjasama dengan guru subjek. Contohnya subjek bahasa Melayu. Maksudnya setiap orang akan baca maklumat kat situ dan dia akan bercerita di depan kelas untuk mungkin boleh buat untuk kemahiran bertutur. Okey, orang yang ketiga dalam mesyuarat tu mungkin dia pemikirannya memakai topi kuning. Okey, topi kuning ni dia akan kumpulkan semua maklumat dan andaian yang positif. Contohnya, okey, andaian dia. Okey, yang pertama tadi cadangan daripada topi putih tu, buku boleh disumbangkan oleh setiap pelajar. Okey, mungkin cadangan daripada topi hijau tu pula nak tampal bahan bacaan dekat board. Okey, lepas tu mungkin dari segi cadangan tu sebenarnya ada benda yang negatif. Contohnya sumbangan buku daripada pelajar, bukan semua pelajar ada buku-buku lama. Mungkin buku-buku dah dibuang. Jadi tak semualah yang akan sumbangkan buku. Itu dah jadi negatif. Jadi bila tak semua sumbangkan buku, topi kuning ni dia akan cari penyelesaian lah. Macam mana nak positifkan benda tu. Jadi mungkin dia akan cakap, okey, tak perlulah nak sumbangkan buku. Boleh sumbangkan majalah, komik yang bersesuaian dengan bahan pembacaan, ataupun mungkin boleh sumbangkan keratan akhbar untuk ditampal dekat board. Okey, seterusnya untuk topi hitam, okey, untuk orang yang keempat lah, pemikiran yang memakai topi hitam. Okey, topi hitam ni dia akan senaraikan keburukan dan kelemahan lah untuk situasi penyediaan ruang bacaan di dalam kelas tu. Okey, contohnya dia mungkin senaraikan masalah. Yang pertama, ruang yang terhad. Mungkin yang kedua, kelemahan dia, kucing pula masuk akan ganggu ruang bacaan tu. Lepas tu mungkin yang ketiga, buku-buku yang disumbangkan oleh pelajar-pelajar tu buku lama, tak menarik bacaan. Okay, tak menarik untuk kawan-kawan baca. Jadi itu fungsi topi hitam. Topi hitam ni dia akan cari kelemahan. Jadi mereka akan sama-sama berbincang lah bersama-sama di situ. Jadi setiap orang tu akan fokus. Pemikiran dia akan berfokus kepada sesuatu perkara. Jadi taklah semua dalam kepala ni semua nak kena fikir. Okey. Yang seterusnya, orang kelima, dia berfikir cara topi merah. Okey. Topi merah ni dia macam cikgu cakap, dia meluahkan perasaan, emosi dia. Okey. Jadi topi merah ni dia mungkin meluahkan perasaan dia. Contohnya dia gembira. Okey, gembira lah. Seronok sebab nanti ada satu sudut bacaan. Jadi sudut bacaan tu dapat mencantikkan kelas. Lepas tu ada orang baca buku kat situ. Boleh tambah ilmu. Itu yang seronok, perasaan yang seronok. Mungkin ada perasaan yang risau. Okey, dia nak luahkan perasaan yang risau. Contohnya dia terfikir, risaulah nanti buku-buku yang ada kat situ tak ada orang membaca. Terbiar macam tu je, berabuk je, tak ada orang baca sebab buku-buku mungkin tak menarik. Lepas tu mungkin dia risau pula takut buku tu hilang. Okey. Yang keenam ialah individu yang memakai pemikiran topi biru. Okey, topi biru tu adalah pembuat keputusan lah. Jadi topi biru ni dia lebih kepada peranan ketua lah. Okey. Peranan ketua ni maksudnya dia buat keputusan, dia akan dengar apa yang dikatakan oleh individu yang memakai pemikiran topi putih, topi hijau, topi kuning, topi hitam, topi merah, dan akhirnya dia akan buat keputusan. Okey, dia akan buat keputusan ruang bacaan tu
nak berada di mana, apa yang akan diadakan, bagaimana nak mengelakkan masalah. Okey. Dan akhirnya kumpulan ni, perbincangan ni akan mendapat satu keputusan yang baik. Jadi sebagai pelajar pun kalian boleh menggunakan 6 topi pemikiran ni sebab dia lebih berfokus dan dia akan membantu kita menyelesaikan satu-satu masalah. Jadi tak adalah dalam kepala kita ni berserabut sangat nak fikir semua perkara. Jadi kita memerlukan rakan-rakan untuk bersama-sama duduk berbincang untuk menyelesaikan masalah. Setakat itu untuk Six Thinking Hat. Jadi ini antaranya gambar-gambar comel untuk 6 topi pemikiran, Six Thinking Hat. Okey, sekian. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.